Sebagai undang-undang tertinggi negara, Perlembagaan Persekutuan ataupun Perlembagaan pada dasarnya telah menubuhkan 3 institusi utama untuk mentadbir Malaysia, iaitu Legislatif, Eksekutif dan Badan Kehakiman. Parlimen mengandungi Yang di-Pertuan Agong, Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Mereka mengubal, meminda dan memansuhkan undang-undang selaras dengan peruntukan dalam perlembagaan. Yang di-Pertuan Agong, Perdana Menteri, Jemaah Menteri dan Perkhidmatan Awam membentuk kerajaan. Yang mentadbir negara mengikut undang-undang yang diluluskan di Parlimen dan ia mesti selari dengan perlembagaan. Bagi Badan Kehakiman, terdapat beberapa jenis mahkamah di Malaysia termasuk Mahkamah Sivil, Mahkamah Syariah dan Mahkamah Anak Negeri yang mana hanya wujud di negeri Sabah dan Sarawak. Mahkamah-mahkamah ini menyelesaikan pertikaian undang-undang yang tidak terhad kepada pertikaian antara individu ataupun syarikat. Mahkamah juga boleh menyelesaikan pertikaian antara individu dan kerajaan. Walau bagaimanapun, penentu mutlak ke atas pembahagian kuasa perlembagaan adalah Mahkamah Persekutuan, iaitu peringkat tertinggi mahkamah sivil di Malaysia. Sebarang pertikaian antara negeri atau antara negeri dan kerajaan persekutuan hanya boleh dibawa ke Mahkamah Persekutuan. Sistem kehakiman utama di Malaysia adalah sistem Mahkamah Persekutuan yang berfungsi secara seragam di seluruh negara. Mahkamah Syariah berfungsi seperti Mahkamah Sivil, namun ia hanya mempunyai bidang kuasa atas perkara undang-undang Islam negeri yang melibatkan umat Islam. Bahagian yang membezakan dan mengasingkan fungsi dan kuasa untuk ketiga-tiga institusi ini digariskan dalam Perkara 127 Perlembagaan sebagai pengasingan kuasa. Ia bermaksud bahawa kuasa untuk mentadbir negara dibahagikan antara 3 badan yang berbeza dan bebas untuk memastikan tiada badan yang terlalu berkuasa. Satu digunakan untuk menggubal dan meluluskan undang-undang, satu lagi untuk menguatkuasakan dan melaksanakan undang-undang, dan satu lagi untuk mentafsir dan mengamalkan undang-undang. Dengan ini, sistem semak dan imbang terbina secara automatik kerana setiap institusi akan menyemak dan memantau institusi yang lain. Wujud 3 peringkat kerajaan di Malaysia, persekutuan, negeri dan tempatan. Dan perbezaan asas antara peringkat ini digariskan melalui bidang kuasa masing-masing. Seperti contoh, jadual ke-9 dalam senarai persekutuan merangkumi perkara-perkara seperti pertahanan, kewangan dan cuti persekutuan. Senarai bersama merangkumi perkara seperti kebajikan sosial, biasiswa dan perlindungan hidupan liar. Manakala senarai negeri merangkumi undang-undang Islam, pertanian dan kerajaan tempatan. Senarai tambahan untuk Sabah dan Sarawak pula merangkumi undang-undang adat, pertanian, hutan dan isu-isu lain khusus untuk negeri-negeri ini. Walau bagaimanapun, kedua-dua kuasa badan eksekutif dan perundangan cenderung ke peringkat persekutuan, bukan negeri. Ia juga ditetapkan dalam Perkara 75 bahawa undang-undang persekutuan akan sentiasa mendahului dan mengatasi ketidakselarasan antara undang-undang negeri dan persekutuan. Kerajaan negeri juga mempunyai badan eksekutif dan perundangan masing-masing, walaupun dengan beberapa perbezaan yang sangat kecil. Setiap kerajaan negeri diwujudkan oleh perlembagaan negeri masing-masing dengan ahli-ahli yang dipilih masuk ke Dewan Undangan Negeri, tidak seperti sistem perundangan persekutuan yang mempunyai 2 dewan. Bagi 9 negeri, iaitu Johor, Negeri Sembilan, Pahang, Selangor, Perak, Kedah, Terengganu, Kelantan dan Perlis, ketua-ketua negeri mereka adalah raja masing-masing. Walau bagaimanapun, ketua-ketua negeri bagi negeri-negeri Pulau Pinang, Melaka, Sabah dan Sarawak adalah yang di-Pertuan Negeri masing-masing yang juga dikenali sebagai Gubernur. Kerajaan negeri sendiri diketuai oleh Ketua Menteri yang datang daripada parti majoriti dalam Dewan Undangan Negeri masing-masing. Setiap negeri juga mempunyai majlis eksekutifnya sendiri yang menjawab soalan dalam persidangan negeri. Walaupun kedua-dua kerajaan persekutuan dan negeri dipilih, kerajaan tempatan tidak dipilih oleh rakyat. Pilihan raya majlis tempatan digantung pada tahun 1965 kerana insiden konfrontasi dan tidak diselaraskan semula sejak itu. Justru, pegawai kerajaan tempatan sering dilantik oleh kerajaan negeri sebagai lambang kuasa parti yang memerintah negeri itu ataupun gabungan yang terdiri daripada parti tersebut. 3 jenis pihak berkuasa tempatan adalah Majlis Bandaraya, Majlis Perbandaran dan Majlis Daerah.
Pihak berkuasa tempatan bertanggungjawab dalam sektor perancangan bandar, kemudahan asas dan infrastruktur, pemantauan pembangunan, kesihatan awam, pengurusan sisa, pelesenan perniagaan, mengekalkan keamanan, pengindahan bandar dan menggalakkan ekonomi tempatan. Majlis Bandaraya dan Majlis Perbandaran perlu menyediakan aktiviti kutipan hasil dan memudahkan perancangan bandar yang mampan untuk warga mereka, manakala Majlis Daerah lebih tertumpu kepada penyediaan kemudahan infrastruktur dan perkhidmatan utiliti awam. Saiz penduduk dan hasil kewangan sesuatu kawasan pada dasarnya menentukan jenis pihak berkuasa tempatan yang beroperasi di sana. Namun demikian, dalam beberapa keadaan di mana pihak berkuasa tempatan memiliki kemampuan untuk menghasilkan pendapatan tambahan dan mencapai syarat-syarat tertentu, mereka dapat ditingkatkan ke tahap majlis berikutnya. Misalnya, pada tahun 2019, Kabinet bersetuju untuk meningkat Majlis Perbandaran Subang Jaya kepada Majlis Bandaraya Subang Jaya.